Ni ada satu cerita menarik ni tuan-tuan. Beberapa hari lepas, minggu lepas ke minggu ni ke, tak ingat bila lah, Mahkamah Persekutuan telah mengeluarkan satu keputusan bahawa Seksyen 498 Kanun Keseksaan itu tidak berperlembagaan. So soalan dia, Seksyen 498 tu apa is? Seksyen 498 meletakkan bahawa seseorang sekiranya seseorang menggoda isteri orang, Seksyen 498 Kanun Keseksaan, adalah menjadi satu kesalahan bagi seorang lelaki menggoda isteri orang lain sehingga dia bercerai dengan suaminya. Dan kesalahan itu adalah satu kesalahan jenayah yang boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun. Now, ada orang-orang PN berkata, nampak, inilah dia usaha kerajaan Madani ini yang sekular, yang tunduk kepada DAP. Nampak gayanya mereka nak menggalakkan supaya lelaki boleh menggoda isteri orang. Ada kan? Seksyen ini pun kau tak pernah tahu wujud, tiba-tiba kau nak kata macam tu. Baik, kita dengar dulu apa yang alasan. Seksyen 498 dimansuh, tidak boleh dakwa lelaki goda isteri orang. Seksyen 498 tidak lagi boleh diguna pakai dalam prosiding jenayah bagi mendakwa lelaki yang menggoda isteri orang setelah Mahkamah Persekutuan hari ini memansuhkan peruntukan itu. Panel 5 hakim yang diketuai oleh Tun Tengku Maimun, Tuan Mat sebulan suara mengisytiharkan seksyen berkenaan tidak berperlembagaan kerana melanggar prinsip asas berhubung kesamarataan jantina. Okey. Seksyen 498 melanggar hak wanita bagi kesaksamaan di sisi undang-undang kerana ia hanya memberikan hak kepada suami untuk memulakan prosiding jenayah terhadap individu yang mengganggu rumah tangganya. Panel berkenaan memutuskan demikian setelah membenarkan persoalan undang-undang yang dirujuk soal ahli perniagaan dalam usaha mendapat pengisytiharan bahawa seksyen berkenaan tidak berperlembagaan. Walau bagaimanapun menjelaskan keputusan itu, pihak berkuasa untuk kes yang datang bertujuan memelihara pendakwaan terdahulu. Kes-kes dahulu ni yang sebelum ini tak kira terbatal. Dengan keputusan itu, panel berkenaan memerintahkan kes tersebut dikembalikan ke Mahkamah Tinggi bagi membolehkan hakim berkenaan membuat pengisytiharan atau perintah berkaitan prosiding yang kini berjalan di Mahkamah Magistrate. Pada Mac lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam membenarkan permohonan lelaki untuk merujuk persoalan undang-undang kepada Mahkamah Persekutuan untuk diputuskan. Panel berkenaan turut dianggotai Hakim Besar Melaya. Lelaki berusia 53 tahun itu didakwa di Mahkamah Magistrate pada tahun 2020 atas pertuduhan menggoda isteri orang di sebuah pangsapuri Selangor pada 2018 setelah suami wanita itu membuat laporan polis. Dia didakwa mengikut Seksyen 498. Ketika membaca penghakiman, Tengku Maimun berkata Seksyen 498 adalah peruntukan undang-undang sebelum merdeka atau undang-undang sedia ada seperti takrifan 162 Perlembagaan Persekutuan. Beliau menjelaskan 1626 memberi kuasa kepada mahkamah atau tribunal mengubah suai atau meminda peruntukan. Bagaimanapun pada khidmat panel itu, Seksyen 498 tidak boleh dipinda kerana tindakan itu akan mengubah karakter kesalahan dalam pertuduhan. Dalam prosiding itu, peguam-peguam mewakili ahli perniagaan tersebut, manakala Timbalan Perdana Raya Datuk Suyaini Amir Abdul Karim dibantu oleh Yu Jim Siang mewakili pihak pendakwaan. Okey, baik. Apa cerita ni tak faham. Apa cerita ni aku tak faham. Baik, kita tengok dulu Seksyen 498 tu apa tuan-tuan Baik, kita tengok 498 itu. Seksyen 498 memperuntukkan kanun keseksaan memikat atau membawa pergi atau menahan seorang perempuan yang sudah bersuami dengan niat jenayah. Barang siapa membawa atau memikat pergi seorang perempuan yang menjadi dan ia ketahui atau ada sebab mempercayai sebagai isteri seseorang lelaki daripada lelaki lain atau daripada seseorang yang bertanggung menjaga perempuan itu bagi pihak lelaki itu dengan niat supaya perempuan itu boleh melakukan persetubuhan yang ditegah dengan mana-mana orang atau barang siapa menyembunyikan atau menahan dengan niat itu seseorang perempuan tersebut hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai 2 tahun atau denda atau dengan kedua-duanya. Now, seksyen ini dikatakan bercanggah dengan kesamaratan dalam perlembagaan, iaitu perkara 8.1. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan sama rata di sisi undang-undang. Okey. Baik. Now, cerita dia akan jadi sedemikian. Okey, dia macam ni. Seksyen ini diwujudkan antara lain adalah tidak boleh dan tidak dibenarkan seorang lelaki menggoda isteri orang lain sehingga menyebabkan dia bercerai atau sesuatu dengannya atas tujuan untuk persetubuhan haram. Okey.
Dan satu kes yang famous saya sebut tadi tentang Daphne Eiking. Daphne Eiking, pada masa itu dia sudah bersuami, kan? Kemudian seorang ahli perniagaan bagi tahu dia supaya dia ceraikan suami dia atau berlaku perceraian, dan dia pun ikut ahli perniagaan tersebut. Saya tak tahu detail fakta kes, tapi lebih kurang macam tu. So bekas suami Daphne Eiking ni saman, ataupun buat aduan polis mengatakan bahawa lelaki ahli perniagaan ini telah pun membawa lari isterinya, dan sedangkan pada masa itu dikatakan ada persetujuan dan sebagainya. So itu adalah kes famous, dan dia didakwa di bawah Seksyen 498 ini. Now, persoalan dia, kenapa seksyen ini dimansuhkan oleh oleh Mahkamah Persekutuan? Seorang lelaki pada tahun 2020 telah didakwa di bawah seksyen yang sama. So lelaki ini membawa perkara ini di bawah Mahkamah Persekutuan dan menyatakan bahawa kenapa hanya lelaki yang menggoda isteri orang dikatakan jenayah? Kenapa seorang isteri yang menggoda laki orang tidak dikatakan jenayah? Jadi dalam undang-undang tidak boleh ada apa orang kata ketidaksamaan gender di dalam undang-undang. Maksudnya kalau satu undang-undang itu kena pada lelaki, undang-undang itu juga kena pada perempuan. Melainkan undang-undang itu memang khas spesifik kepada gender dia, kepada biologi dia. Itu tak boleh kata apalah. Kan, contohnya rogol, kan? Rogol itu khas kepada lelaki saja yang boleh merogol. Perempuan tak boleh merogol. Kerana apa? Rogol itu bermakna masuk kemaluan ke dalam, sama ada dubur atau kubul. Dubur ataupun kemaluan. Lelaki atau perempuan. Itu rogol. Tetapi dalam wanita tak ada. Sebab apa? Dia ada yang itulah, yang alat kelamin itulah, kan. Itu spesifik sebab ada spesifik biologi yang menyebabkan perkara tersebut berlaku. Tetapi dalam kes ini, kenapa soalan dia? Kenapa hanya lelaki yang menggoda isteri orang dikenakan hukuman jenayah, tetapi isteri orang yang menggoda lelaki tak dikenakan hukuman jenayah? Jadi mahkamah kata berdasarkan perkara 8 tadi, kesamarataan undang-undang, maka dikatakan begini, okey, betul. Betul bahawa sebenarnya apa orang kata telah berlaku ketidaksamarataan dalam undang-undang. Dan undang-undang ini sebenarnya telah wujud sebelum merdeka lagi. Undang-undang ini adalah undang-undang daripada British dahulu, tak pernah dimansuhkan. Cuma kadang-kadang digunakan di dalam kes-kes tertentu. Jadi ketidaksamarataan tersebut akhirnya telah dibawa ke Mahkamah Persekutuan, dan Mahkamah Persekutuan mendapati bahawa ia tidak sama rata. Nah, ada yang kata inilah dia tunduk kepada DAP. Yang pertama, DAP tak duduk sebagai hakim. Ini adalah persoalan undang-undang. Kalau kau tak erti undang-undang, tak payah sembang. Kalau kau tak erti undang-undang, jangan sembang. DAP, ini tak ada kena-mengena dengan DAP. Ini Mahkamah Persekutuan, bukan Parlimen. Ini bukan Parlimen yang memansuhkan. Tapi lepas ni memang Parlimen akan mansuhkan lah berdasar kepada dapatan ini, ataupun mungkin akan mengubal kepada seksyen yang lain. Kita terbaca kenyataan Ketua Hakim Negara tadi mengatakan bahawa dia tak boleh ubah kepada dia orang tak boleh, hakim atau mahkamah tidak ada kuasa untuk mengubah perlembagaan atau menggubal undang-undang tersebut, tetapi mereka boleh membatalkan buat sementara dan kembali kepada mahkamah yang sedang membicarakan kes tersebut. Kerana Mahkamah Persekutuan hanya membicarakan seksyen tersebut constitutional or not constitutional. Jawapannya tidak maksudnya tidak bercanggah dengan perlembagaan. Maka bila bercanggah dengan perlembagaan, bila kembali nanti kepada mahkamah yang bersidang, maka berkemungkinan mahkamah itu akan mendapati bahawa kes tersebut boleh dibuang. So selamatlah dia, kan? So jadi bermakna kerajaan ini menggalakkan suami orang menggoda isteri orang. Kalau kau bodoh tu, kau bodoh seorang, boleh tak? Jangan bawa orang lain jadi bodoh, boleh tak? Dalam mana-mana moral sekalipun, ada ke boleh kita goda isteri orang? Moralnya, tak payah undang-undang pun memang moralnya tak begitu. Ke kau yang nak goda isteri orang? Dan kau sendiri pun tak tahu sebenarnya wujud seksyen ini, tuan-tuan. Wujudnya seksyen ni lama dah. Saya dah tahu lama dah pasal seksyen ini. Termasuklah seksyen orang bukan Islam adalah satu jenayah. Orang bukan Islam lelaki kahwin lebih daripada satu secara official. Secara official adalah satu jenayah. Sama juga. Ada undang-undang tu. Orang Islam je boleh. Jadi kembali kepada draft board, kembali kepada parlimen untuk nak buat undang-undang baru, atau pulang nak buat balik ke undang-undang ni ke tak nak buat ke, mansuh ke, itu terpulang kepada parlimen untuk menentukan. Tetapi adakah bermakna menggalakkan? Tak juga. Ada undang-undang ni ada je orang buat menggoda isteri orang, betul tak? Berlaku je, tonton sendiri pun tahu cerita, kan?
So benda ni berlaku, and it happen. Cuma tak pernah direport sebab orang tak tahu tentang section ini. Jadi tak ada pun undang-undang pun tak menghalang. Dia sebenarnya balik kepada kita lah. Baru balik kepada diri kita sendiri. Okay.